apakah yang sedang menonton di pagi hari? Lain macam lah. Lain macam. Dia punya feel tu sampailah. Terima kasih. Semuanya kerana Music Box di pagi hari. Terima kasih guys. Terima kasih Music banyak. Box. Pagi-pagi ni kita sebenarnya memang kena cari muzik yang boleh buat kita punya mood naik. Buat kita ceria. Yes. Sama dengan pemilihan warna baju. Cewa. Macam ada square-square, ada label tu belum buka lagi. Janganlah pecahkan rahsia dengan semua penonton. Selamat pagi semua. Salam ceria. Saya dan Nas. Kiranya pagi ni kita rasa lebih bersemangat. Tepat sekali. Sebab kita nak berikan anda inspirasi hujung minggu ini 30 Ogos. 4 bulan lagi habis dah 2022. Kita cepat masa berlalu Ya kan? ke? Ya, macam tu saja dah hujung Ogos dah ni. Hujung Ogos dah? Hujung Ogos lah. Hujung Ogos? Hujung Ogos? Oktober. Saya macam Ogos lah. Oktober. Lepas tu November. Lepas tu Disember. Lepas tu dah habis 2022. Ya Allah. Bukan dekat lagi. Kenapa saya ingat hujung Ogos tu? Kenapa? Itu birthday saya. Saya rasa dah lepas. Ya ke? Kalau sekarang boleh bagi hadiah dah. Okey. Inspirasi kita. Kacau bilau di pagi hari. Ya. Tapi apa yang istimewa di sini? Jom kita ke sana sikit dah ya. Kita akan bersama seorang artis istimewa. Yes. Kita nak reveal dia sekarang. Encik Syamsul Hafiz Adeno. Okey. Kalau kat Instagram Syamsul Adeno dikenal dia. Kalau kita dengar nama Syamsul Adeno, saya ingat macam seorang penyanyi. Siapakah itu Syamsul Adeno? Ke boleh menyanyi juga selain daripada melukis sebenarnya? Kita dah berhenti sekejap. Cik Syamsul. Itu dia. Boleh menyanyi juga ke sebenarnya? Tak boleh lah. Kau ni jahat tiba-tiba nak jadi bas. Saja je. Okey, kita tengok ni kan. Macam saya dengan Das cakap, kami ni tak ada bakat Langsung melukis seni-seni begini. Macam Syamsul sendiri, nampak macam sebati dengan jiwa. Ceritakan sikit dengan kami. Sebab katanya memang kalau bercakap tentang mural, Abang Nas kita suka kan mural yang cantik macam Syamsul sendiri. Ceritakan permulaan dia melukis. Okey, mula dia saya rasa of course lah, saya mula daripada kecil dulu. Memang ada lah kecil-kecil dulu melukis atas kertas-kertas kertas-kertas pelajaran kan. Buku sekolah tu habis semua conteng. So start daripada situ saya minat and then saya cuba pursue dengan benda tu. Mungkin Syed Syamsul kat sini sambil borak tu boleh lukis sikit sambil borak dengan kami tu kan. Saya cuba pursue lah saya punya minat tu. Kemudian saya start masuk dekat UiTM Shah Alam. Dan saya pada 2015 saya grad lah. Dan habis je grad tu saya terus buat benda ni. Saya buat mural. Jurusan dia fine art lah mesti. Betul saya. Okey, kalau anda boleh tengok di skrin anda, tengoklah ini antara hasil-hasil mural yang dihasilkan. Dan kalau boleh saya tahulah satu mural kan nak hasilkan tu berapa lama saja? Dia tengok bergantung kepada design. Kadang-kadang kalau design tu lebih rumit, dia akan ambil masa. And then especially biasanya mural ni kalau dekat luar memang kita akan banyak consider cuaca. Kadang tiba-tiba tengah buat tu hujan kan. So memang kena berhenti and then akan lanjut lagi masa. Dalam 3 hingga 5 hari lah. Lebih kurang macam tu lah. Dan selalu buat seorang ke ataupun ada bantuan orang lain? Kita orang ada komuniti. So kalau biasanya kalau job tu besar, kita akan panggil lah komuniti kita sama-sama tolong. Panggil geng. Tapi patutlah tak pernah kena panggil sebab kita tak ada bakat. Kita tak ada bakat langsung dah ya. Tapi kat sini apa yang kita nampak, tu Syamsul ni dia pakai bukan saja figura tapi flora juga. Jadi semua boleh lah ni betul. Saya as long as boleh lukis, saya akan lukis. Ya ke? Okey, selalunya kan lukisan ada yang kata pandai lukis pemandangan, contoh dari flora dan sebagainya. Adakah wajah manusia, wajah orang juga sesuatu yang Syamsul? Yes, of course. Sebab biasanya bila kita bercakap tentang wajah ni, dia banyak ekspresi. Kalau macam kalau pemandangan biasa tu dia macam pemandangan je lah. Tapi kalau wajah ni kita boleh nampak ekspresi. Kalau especially macam contoh, kita lukis gambar ibu dengan anak. Kan kita boleh nampak daripada gambar tu, daripada lukisan tu. Emosi tu. Yes, betul. Alamak, itulah dia orang yang berjiwa seni. Menarik, kan? Kita lukis muka pun macam tak ada ekspresi langsung lah. Tak tahulah muka orang pun tak nampak rupa orang. Itulah kebenarannya. Dan bercakap tentang mural kan. Mural katanya ada banyak cara, ada saya selalu tengok macam orang kata kalau street punya art kan, dia akan graffiti lah. Graffiti tu apa sebenarnya? Adakah perbezaan dia? Dia sebenarnya dia berada di dalam berada dalam satu rumah. Mural tu adalah ibu dia. Kemudian graffiti semua tu adalah method ataupun
cara-cara teknik yang berada di bawah mural itu sendiri. So ada spray, ada melukis. Yes, betul. Ada pakai berus, ada spray. And then ada orang yang kalau ada pergi Penang tengok ada mural tu yang orang tebuk guna hammer. Dinding tu yang dia yes kan. Itu dia pakai hammer jet. Hammer jet. So dia memang as long as kita kreatif dalam melakukan sesuatu, memang apa saja boleh buat. Untuk menghasilkan suatu suatu karya seni yang boleh orang kata orang ramai tengok pun wow, hebatnya, dahsyatnya kan. Jadi kepada anda yang meminati seni kan, terutamanya orang kat Ipoh ni beruntung. Betul. Sebab saya pernah syuting kat sana satu jalan seni mural kat Ipoh tu memang panjang dan macam-macam jenis hasil seni yang anda boleh lihat. Jadi kalau rasa tak boleh jalan hujung minggu ni, tak apa, kami bawa anda jalan. Apa kata kita tengok jalan seni mural di Ipoh? Cantik. Terbaik. Boleh touch-up sikit? Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan pada para penonton Malaysia hari ini. Kini, saya berada di tengah-tengah Pekan Ipoh atau lebih spesifiknya Concubine Lane, salah satu destinasi wajib singgah bagi mereka yang berkunjung ke Ipoh, Perak. Di samping keunikan dan juga sejarah lorong ini, terdapat juga pelbagai mural berada di persekitaran yang turut menjadi tarikan utama. Seni jalanan di Ipoh ini mendapat sambutan sejak tahun 2014. Pelukis-pelukis seni mural dari seluruh negara mengilhamkan karya mereka di lorong ini untuk dipamerkan kepada orang ramai. Terdapat lebih 6 lorong dimanfaatkan sepenuhnya dengan lukisan mural. Yang paling menjadi tumpuan ialah hasil seni tangan seorang artis dari Lithuania, Anu Zakavic. Lukisan muralnya banyak menampilkan budaya dan corak hidup masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Muhammad Nur Hafiq Hamidun, 25 tahun, merupakan salah seorang artis mural tempatan yang membesar melihat warna-warni lukisan dinding di negeri kelahirannya, Perak. Dia turut mewarisi darah seni daripada ayahnya yang merupakan seorang pelukis potret. Graduan seni halus dari Institut Kraftangan Negara ini telah menempa nama sejak berusia 14 tahun lagi. Sebuah mural yang berdiri tinggi di Pekan Ipoh menjadi salah satu kebanggaannya sepanjang membabitkan diri dalam bidang ini. Mural setinggi lebih kurang 10 meter ini merupakan salah satu mural yang telah mendapat sentuhan Afiq. Ditujukan khas buat petugas-petugas barisan hadapan yang memerangi COVID-19. Penician lukisan yang dicurahkan oleh pemuda ini pasti akan mempesonakan setiap orang yang melihatnya. My favourite artwork dekat Pekan Ipoh because that one is my first collaboration with Balai Seni Negara dengan Motek untuk kempen kesedaran COVID. Saya rasa itu yang paling ada di hati That was my first biggest mural ever in my career. Sebab bila daripada dulu memang teringin sangat nak buat mural yang besar-besar kan. So orang boleh datang tengok and orang boleh macam suka gila dengan benda tu. So I rasa itu yang paling the best lah. Bagi Afiq, walaupun telah hampir 11 tahun dalam bidang seni lukis ini, setiap kejayaan dan pencapaian yang dikecapi secara tidak langsung menyemarakkan lagi semangat serta kesungguhannya untuk meneruskan kerjaya sebagai seorang artis. Bukan sahaja kepada dirinya, malah dapat menarik minat dan memberi inspirasi kepada golongan muda. So saya harap saya dapat kembangkan lagi my career ke antarabangsa
untuk buat mural-mural yang besar yang boleh ada kat hati seseorang lah. Maknanya kita bila orang datang, orang boleh tengok macam, wow, this one is from my country lah. Kan? Orang boleh appreciate benda tu lah. I hope something like that can be happen lah in one day. Malaysia mempunyai banyak tempat untuk dikunjungi. Lorong-lorong bersejarah seperti ini pasti menjadi tarikan dengan lukisan mural yang mempunyai jalan cerita tersendiri. Wah, saya memang kagum dengan artis yang berjaya menzahirkan emosi mereka di atas kanvas, di atas dinding dan sebagainya. Kalau belum pergi pun, belum tengok, belum jalan-jalan tu, mesti pergi sekali dalam hidup lah. Sekarang ni, cerita dia, saya memang dah pernah pergi dah. Tapi bila saya tengok video tadi, rasa macam ada kau repo nak bawa saya jalan-jalan. Macam jalan-jalan nak cari makan. Mana pandai? Jalan-jalan cari makan. Dia nak cari mak jasa punya mi lah, macam-macam lah. Tapi kita kembali kepada Encik Samsul kita. Sebab dia sedang menghasilkan sesuatu yang istimewa untuk MHI di sini. Jadi nak tanya juga, bahan-bahan yang digunakan tu mesti tak boleh guna cat yang biasa untuk mural kan? Betul-betul. Untuk biasanya untuk cat mural atas dinding biasanya kita akan guna cat yang untuk cat luar lah. Macam Nippon ataupun Jotun, Dulux, tengok pada kesesuaian colour dia. Tapi biasanya kita akan pilih Nippon dengan Jotun sebab dia ada banyak pilihan colour. Baik, soalnya kami concern sebenarnya takut macam kalau dekat luar takut tak tahan. Mungkin atas kanvas lain penggunaannya. Betul-betul. Biasanya atas kanvas ni kita akan guna akrilik lah. Memang sesuai untuk kanvas sebab bila kanvas ni dia biasa berada dalam indoor, so dia tak perlukan yang ekstrim punya colour lah untuk daya ketahanan dia relax sikit lah. So macam ni sesuai lah untuk umur dalam studio. Betul. Jadi macam ni Daya dah booking kan ni, Daya dah booking. Kalau kita tengok mural-mural yang digambar atau di visual ni, ada satu yang saya notice iaitu mural Sudirman yang tersergam indah dekat Plaza Sudirman tu. Itulah dia tapak konsert rakyat Sudirman. Betul. Dan itu awak juga yang hasilkan. Ya, betul saya. Wow, berapa lama awak nak hasilkan mural tersebut? Tu dia yang kita nampak kat visual. Ini memang luar biasa. Kalau jalan KL jangan lupa tengok ni mural ni saya buat ambil masa dalam 5 hari lah. 5 hari, 2 hari setengah sebelah, kemudian 2 hari setengah lagi sebelah lagi. Sebab dia punya besar, gondola tu dia tak boleh nak tampung semuanya. Betul. Okey, kalau pemilihan gambar kan, kita pun tahu gambar ada banyak pilihan yang macam nak pilih gambar yang ini, yang kita tengok kat skrin sekarang ni. Sebenarnya macam organizer dia nak something yang dikenali ramai dan juga benda tu macam secret. So saya cuba cari gambar and then saya rasa ini adalah gambar ikonik lah, yang sesuai. Orang tengok memang siapa yang kenal arwah Haji Sudirman memang kita akan terus tahu ini dia adalah dia. Betul. Walaupun dah lama meninggalkan kita, tetap meninggalkan kesan. Betul. Dan kalau boleh saya tanyakanlah, kan ada banyak mural yang telah dihasilkan. Yang paling susah sekali setakat ni? Yang paling susah saya rasa ada yang saya buat dekat Pening. Sebab time tu memang kita buat tu time hujan. Maknanya and then benda tu tinggi. Saya terpaksa naik skylift untuk bangunan tu 5 tingkat. Dah lah gayat. So memang susah bila kita buat, tiba-tiba hujan datang. Dia basically bila bercakap dengan mural ni, kita orang punya satu halangan besar kita orang adalah cuaca. Ini bukan setakat cuaca. Cuaca, ketinggian lagi. Itulah dia. Kalau saya dah memang dah tak boleh dah. Dah nak cat macam tu dah. Okey, terima kasih Cik Samsul kerana terus memberikan inspirasi kepada rakyat Malaysia di luar sana. Okey, dan kami harap untuk tengok lagi banyak mural. Jadi kalau nampak muka saya dengan Anas, macam tu kita buat satu muzik. Macam tu. Jadi kita akan berehat. Kita akan berehat sebentar. Music box pun nampaknya semangat. Jadi kita jumpa selepas ini. Okey, jangan ke mana-mana dalam Malaysia Hari Ini. Kembali selepas ini.
Terima kasih semua. Kami pun tak sangka sebenarnya. Tidak sangka ya. Durian runtuh begitu. RM8,000, RM5,000. Tapi janganlah kita perasan kat MHI di pagi hari. Ya, betul. Sebenarnya kami di sini bukan untuk meraihkan diri kami. Tapi kami ingin mengucapkan sekalong tahniah. Tepat sekali. Kita bersama dengan dua tetamu kita hari ini. Kita bersama dengan Encik Haji Ahmad Nur Sulaiman, Penerbit Eksekutif Pengisian Kandungan Islam TV3 dan TV9. Dan Encik Muhammad Izzuan, Mursyid Pureka Set. Dan kami ingin mengucapkan tahniah atas kemenangan di Anugerah Seri Angkasa 2022. Berat juga bela diri ya. Alhamdulillah. Dan Harakah ni sebenarnya sebuah program yang sering kali memenangi anugerah. Kalau tak salah saya, anugerah skrin dah menang rancangan buat bicara terbaik, pernah menang montaj terbaik, dan di Anugerah Seri Angkasa ni, setelah sekian lama memenangi 3 anugerah, iaitu anugerah khas juri, special effects yang terbaik, tak salah saya, dan anugerah set TV terbaik. Anugerah set TV terbaik. Encik Izzuan kita lah tersenyum. Tadi keluar berita dah. Enjoy. Jadi pertama sekali kita nak tanya kepada Haji Manor lah. Dia dah lama mempelopori Halakah ni. Jadi program Halakah ni, kalau kita nak sebut dari kata lain, adalah usrah daripada sekumpulan Muslim berkumpul untuk menimba ilmu. Betul. Jadi sekarang ni dengan tahun demi tahun, musim demi musim, pelbagai idea telah dicetuskan. Jadi macam mana perasaan untuk memenangi 3 anugerah ini? Okey. Alhamdulillah, pertamanya kita ucapkan syukur pada Allah, dan keduanya kita ucapkan jutaan terima kasih kepada panel pemilik yang memberikan anugerah kepada Halakah ini. Dan ini merupakan kemenangan bersama kepada semua kru yang terbabit sejak sekian lama, dan bukan mudah nak sampai ke tahap ini. Kita letakkan vision selama 10 tahun, dan alhamdulillah setelah berjalan selama 10 tahun, sedikit demi sedikit kita mencapai apa yang kita nak. 10 tahun je. 10 tahun. Bukan waktu yang singkat sebenarnya. Bukan waktu yang singkat. Dan sebagai seorang pengacara yang pernah berkhidmat selama 10 tahun untuk satu program Jalan Cik Makan, dan 10 tahun, saya faham betapa susahnya untuk kita zahirkan idea yang baru dan sebagainya. Jadi kalau kita ikutkan kemenangan inilah, cukup dah ke tak cukup lagi, Haji? Kan selalunya orang dah ada satu benchmark kan. Kita akan cakap, saya nak cuba lagi yang ini. Apa tu? Belum cukup lagi. Belum cukup lagi. Saya punya impian supaya program agama seperti Halakah dan juga program-program lain, kita akan masuk kepada bermain dengan teknologi dalam bidang penyiaran yang lebih jitu dan kemas. Halakah pada tahun 2021 diwarnai oleh permainan efek AR. Dan mungkin juga kita sedang mengintai potensi untuk bermain dengan Spider Cam. Dan mungkin juga kita boleh mencuba sesuatu yang baru di Media City. Media City yang mempunyai studio-studio baru yang terletak tak jauh daripada Angkasa Puri. Jadi saya rasa program-program agama harus membuka minda mereka untuk sampai ke tahap itu. Setuju. Dan juga kita harus orang kata imbangi juga dengan situasi sekarang. Betul. Apa yang trending dan apa yang boleh membuatkan orang rasa lebih relatable begitu. Betul, kan. Dan bercakap tentang set. Set TV terbaik ni kan. Kata Halakah ni memang punya set yang itulah. Bila kita tengok macam wow begitu kan. Mungkin ceritakan sedikit inspirasinya dan sampai berjaya mengguli anugerah kan. Banyak tau. Yang lain pun cuba buat set terbaik, tapi inilah pemenangnya. Dia macam ni, bila saya punya diri lah, saya ada special spot untuk Haji. Bila program agama masuk, dia punya brief clear, dan bila dia brief, dia nak sesuatu yang berbeza daripada program agama yang kita biasa tengok. Dia macam saya seronok ni program ni. Saya mesti buat yang something yang boleh attract orang untuk tengok, dan bukan klise program agama yang kita selalu tengok. So dia minta CIC CIC very technical. Memang lain daripada program agama. Yang tu saya boleh explore macam spaceship, kalau Star Wars kan. Sebagai set designer, satu benda yang mencabar lah. Kita boleh create satu benda yang lain. Dan alhamdulillah, saya anggap ni juga sebagai jihad lah. Kita nak angkat satu program agama ni supaya orang kat luar boleh tengok, lainlah program agama ni. So dia tertarik untuk tengok. Saya suka jawapan Cik Izzuan. Nak tertarik kepada program agama kan. Dan dari sini kalau kita tengok program agama pun nak letakkan inovasi, dan seperti itulah kita dapat lihat kemenangan Halakah untuk efek yang terbaik. Dan bukan senang untuk meletakkan atau menzahirkan efek-efek ini untuk program agama. Jadi akhir kata kat sini, apakah perasaan Tuan Haji dari segi perkembangan
siri televisyen sekarang ni ditentang hebat oleh pelantar-pelantar media sosial dan sebagainya. Macam mana kita nak unggulkan TV semula? Cabarannya kan? Cabarannya saya rasa kita kena balik juga kepada asas yang paling penting adalah bagaimana penampilan kita di TV dan set main peranan sebenarnya. Kemudian yang kedua, saya pernah share kepada Nas bahawa di mana pun kita dalam konteks media konvensional ataupun media digital, konten akan menjadi pemenang. Konten is king. Betul. Dan saya pasti dalam halakah sendiri, bukan sekadar kontennya, penyampaiannya, bersama dengan set, bersama efeknya, yang menjadikan ia mengungguli anugerah. Dan saya, sejujurnya saya merasa halakah adalah satu program agama yang lain daripada lain dan sebenarnya berada di atas stesen tersendiri. Di liga yang lain. Pengaruh Tuan Haji ni. Dengar Tuan Haji bercakap, tengok Dayah pun tiba-tiba bersama santun. Tak, saya terasa dia beri inspirasi daripada Haji. Saya terikut dengan cara penyampaian. Terima kasih dan tahniah sama-sama. Sekali tahniah buat sama-sama dan juga pasukan Halakah dan mengharumkan media Prima begitu. Ya, dan mengangkat agama Islam insya-Allah. Alright. Okey, kita berehat seketika di sini dan selepas ini bantuan untuk anda SME ataupun perusahaan kecil dan sederhana di luar sana selepas ini, tapi sebelum tu ada pesanan penting. Sila saksikan Musika. Kembali bersama kami dalam Malaysia hari ini. Okey, tadi kan kita dah banyaklah borak pasal mural lah. Betul. Okey, lepas tu sekarang ni nak cerita tentang sesuatu yang memang istimewa. Istimewa dan bahkan memberi inspirasi. Kalau kita lihat beliau di media-media sosial kan, you cannot help but feel inspired. Mesti akan terasa macam wow, hebatnya kalau dia boleh buat, pasti saya pun boleh lakukan juga. Mesti semua tertanya, cakap pasal siapa ni? Apa yang bagi inspirasi ni? Sebab tu sebenarnya kami dah sediakan satu video untuk anda, untuk sama-sama kita terinspirasi dengan beliau. Kita akan saksikan itulah dia video daripada Farah. Adventure Nur Farah Syahira Syahri yang istimewa. Jom. Assalamualaikum. Saya Nur Farah Syahira binti Syahri. Saya berumur 34 tahun. Okey, hari ini saya akan bawa semua kepada cara saya bawa kereta menggunakan kaki. Okey, saya perkenalkan. Okay, ini adalah pedal minyak dan ini adalah pedal brake dan ini adalah signal, button signal. Dan saya bawa kereta menggunakan kaki je. Okey, kaki saya sebelah saya akan pegang steering. Dan sebelah kanan saya akan tekan minyak dan juga brake lah. Jadi fungsi kedua-dua kaki saya adalah saya boleh
ialah bawa kereta menggunakan kaki. Memandu kereta hanya menggunakan kaki bukan suatu perkara yang mudah. Bagi wanita kurang upaya ini, Nur Farah Syahira Saari, 34 tahun, dia yang dilahirkan tanpa kedua-dua belah tangan menjadikan kekurangan diri sebagai kekuatannya untuk menyempurnakan rutin harian. Dia berjaya membuktikan kemampuannya dengan memandu kereta sendiri hanya menggunakan kaki. Sebab saya sekarang ini sedang bekerja, jadi saya tak naklah susahkan ayah saya untuk hantar dan ambil saya ke tempat kerja. Jadi kebetulan masa saya balik pada kerja tu, saya terfikir sampai bila saya perlu menyusahkan ayah saya. Wanita kelahiran Bagan Datuk, Perak ini mengambil masa 2 minggu untuk membiasakan diri membawa kereta, kemudian mengambil kursus memandu selama sebulan. Kini, sudah hampir 10 tahun dia memandu dan semakin mahir mengendalikannya seorang diri. Selain itu, gadis cekal ini memilih aktiviti sukan air selam scuba sebagai hobi barunya. Dia mahu mencabar ketakutan pada air atau aquafobia dan sekaligus dapat membantu menambah keyakinan diri. Saya kalau ikutkan saya memang trauma dengan air sebenarnya. Saya takut dengan air. Jadi bila Abang Syed itu jurulatih bagi scuba dive ni, dia memberi peluang kepada saya untuk saya cuba untuk belajar scuba ni. Jadi saya tidak teragaklah untuk terus menerima jemputan daripada Abang Syed lah. Syed Abdul Rahman Syed Hassan antara jurulatih scuba yang bertanggungjawab melatih Syahira melakukan aktiviti sukan ini. Setelah kami membuat analisis dan juga mencuba scuba bersama Syahira, pihak kami dan juga pihak Daifat telah mendapati yang beliau ni agak berani dan juga sanggup untuk menerima cabaran yang diberikan masa kami melatih Syahira yang tiada kedua belah tangan untuk menggunakan prosedur dan teknik scuba khas. Dia tidak pernah menganggap kekurangan dirinya sebagai satu ujian. Malah Nur Farah Syahira Saari sentiasa bersyukur dengan setiap pemberian daripada Yang Maha Esa. Setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Farah sememangnya seorang istan yang istimewa, menunjukkan bahawa walaupun kurang upaya tidak bermakna kita tak boleh mengecapi kehidupan yang sebenar. Yes, dan bercakap pasal kehidupan sebenar tu, katanya tengah kelas scuba diving. Soalan pertama saya adalah, kalau dapat diving license tadi, pertama sekali nak ke mana? Nak diving kat mana tu? Sekarang ni sebab saya diajar di bawah tim dive hut iaitu PADI. Okey, jadi bila saya dah betul-betul mahir dalam scuba ni, kami akan dalam tim ni kami akan pergi ke satu pulau, tapi pulau tu tak tahu lagi kat mana. Okey, saya dan juga seorang lagi OKU yang tidak mempunyai kaki, kami akan pergi ke satu laut ni dan kami akan scuba di dalam laut. Dan saya tak sabar memang impian daripada dululah sebenarnya. Saya nak sangat scuba dalam laut. Dua lagi tetamu kita memang terkesima, kagum begitu kan. Kita nak perkenalkan Datuk Freddy Fernandez, Presiden Persatuan Karyawan Malaysia bersama kita. Pagi. Yes, dan juga tidak lupakan Bad Indigo. Lama tak nampak. Thank you kembali ke studio. Sorry ya, silau lebih. Silau lebih ya. Ada masalah. Cahaya nur terpancar di wajah anda. Dan mereka berada di sini untuk berbicara tentang Festival Insan Istimewa. Kita dah lihat keistimewaan Farah di sini untuk memberikan inspirasi dan juga terus enjoy life begitu ya. So Festival Insan Istimewa ini ideated by yourself, Datuk ya. Boleh kita ceritakan sedikit? Ya, latar belakangnya ialah kita ada Biro OKU di dalam karyawan, di mana kita ada ramai artis baskers, OKU penglihatan dan sebagainya. Jadi mereka lah yang cadangkan kepada saya, buatlah sesuatu untuk kita, bantu kita untuk promosikan kebolehan, bakat dan sebagainya lah.
Jadi dari situlah idea untuk mengadakan festival khas untuk mereka. OKU dan juga untuk memberikan pendedahan kepada masyarakat tentang kebolehan mereka dan give them some exposure lah dalam bidang ni. Baik, kalau kita ada skrip ni dari KL Getaway. Ya, jadi persiapannya lah. Kita akan mulakan tidak lama lagi lah, sekejap lagi. Baik, dan dijangkakan kan pelibatan ni semua kita tahu bukan mudah nak kumpulkan semua. Betul. Satu usaha cukup susah, tapi kita dapat banyak bantuan dari Kementerian Pelancongan, dari Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Pembangunan OKU dan PLPP, satu pusat latihan juga, dia orang yang melatih mereka untuk pemulihan dan sebagainya. Jadi macam-macam bantuan yang kami telah terima. Baik. Dan kami ucapkan terima kasihlah kepada semua, termasuklah penaja-penaja Kementerian Pelancongan, Yayasan Wilayah Persekutuan dan syarikat korporat yang lain. Tapi saya rasa ini kali pertama, mungkin ramai tak sedar bahawa festival ni mungkin boleh membantu golongan ni. Jadi kami harap akan dilakukan secara bertahunan. Ini adalah titik permulaan. Betul. Satu percubaan. Titik permulaan dan percubaan untuk semua orang. Macam tahu, wow, apakah itu? Kena pergi lagi. Betul. Sekarang ni pula kita akan adakan konsert di KL Getaway khas untuk artis-artis OKU kita. Jadi antara performernya R&B kembali ke Malaysia by Indigo. Dah lama kita dengar suara Luna. Sebab saya OKUB, OKU baru. Baru join kan. Baru join the group. Jadi diorang Datuk Freddy call, jemput tanya nak tak sumbangkan lagu. Saya sumbangkan lagu tu memang selalu lah. Semua sumbang kan. Jangan. Tapi saya berbangga lah dia panggil. So saya masuk this OKU community ni dah jadi new family tau. Because perasaan dia macam mana tu? Acceptance. Very very happy. Saya sangat happy because saya appreciate sekarang ni. Sebelum ni bila kita normal kita tengok orang OKU, kita pandang macam tu je. Once you are in, bila kita dah masuk, baru kita tahu it's not easy, tapi support banyak gila. Sangat banyak. Support daripada orang ramai apa semua sangat banyak sebenarnya. Jadi betul tadi ada satu line narrator tadi cakap, dalam kekurangan kita sebenarnya lagi banyak kelebihan. Lagi banyak kelebihan kita dapat. So, kita nak tanya kepada Farah yang betul kehilangan kedua belah tangan sejak dilahirkan Sekarang berumur 24 tahun. Adakah setuju dengan pendapat Abang Bat di sini? Betul. Kadang-kadang bila kita dilahirkan dalam keadaan kekurangan, kita tak bermakna kita tak boleh nak melakukan apa yang kita nak sebenarnya. Sebenarnya ada kelebihan di sebaliknya. Dan kita nampak tu bila kita melakukan sesuatu tu, kita nampak apa yang kita buat sebenarnya. Itu adalah satu cabaran dan ataupun satu dugaan buat kita untuk kita tempuh je perjalanan yang kita hadapi dalam keadaan sekarang ni. Kalau bercakap tentang menempuhi perjalanan setiap hari dan sebagainya kan, dan tentu penerimaan kawan-kawan di tempat kerja. Maksudnya adakah mereka lebih memahami Farah ataupun adakah mereka rasa selalu cakap diorang ni impress sebenarnya dengan Farah? Macam kami sendiri saya. Betul. Kawan-kawan dekat pejabat pun sangat terinspirasilah dengan saya dan juga mereka sangat kagum dengan apa yang saya buat, saya lakukan di pejabat. Dan malah saya, kalau boleh saya tak nak susahkan kawan-kawan sepejabat saya. Saya nak berusaha sendiri, saya nak lakukan sendiri. Ini yang selalu saya dapat sentimen yang saya terima daripada golongan OKU Saya tak nak dibantu. Saya kalau boleh saya nak buat sendiri Itu dia semangat jati dia. Jadi kalau kita tengok keadaan sekarang ni di mana kita baru saja keluar daripada fasa pandemik, banyak anak-anak muda terutama di luar sana yang mempunyai tekanan hidup, masalah depresi dan sebagainya kan. Jadi kalau untuk mereka susah, apalagi untuk golongan OKU. Jadi apa inspirasi anda, terutamanya mungkin kata-kata akhir buat penonton di luar sana yang mengalami tekanan hidup? Apa yang saya lakukan, saya sentiasa kuat semangat, sentiasa kuatkan hati saya, banyakkan sabar dan saya cuba positifkan diri saya sendiri. Saya tak nak anggap diri saya ni seorang yang OKU. Saya anggap diri saya ni seorang yang normal, dan bila saya anggap diri saya seorang normal, saya akan melakukan apa je yang saya buat
dengan sempurna dan Allah Ta'ala pemudahkan segala urusan saya. Betul, nampak tak macam mana boleh rasa kan aura positif dia dekat situ. Okey, kalau tengok tadi scuba diving kan. Mungkin share satu lagi impian yang Farah rasa, okey Dayah, saya rasa kalau saya diberi peluang saya nak buat ini juga. Dia nak bawa kapal terbang ke helikopter ke? Betul. Itu salah satu juga. Ya, betul. Oh, kalau kena ubah sesuai kereta, sekarang kena ubah sesuai kapal terbang pula. Betul. Itu salah satu impian jugalah. Kita doakan. InsyaAllah. InsyaAllah. Untuk Datuk Freddy pula ya, kita kumpulkan golongan OKU untuk showcase kebolehan mereka dan sebagainya. What's the takeaway that you want? Apakah matlamat terakhir? Dan mungkin seterusnya. Ataupun harapan takkan setahun sekali saja kan? Silakan. Ya, matlamatnya ialah untuk meningkatkan kesedaran tentang bakat-bakat yang sedia ada kan. Mungkin kita tak boleh tunjuk semua, tapi kita akan adakan sepanjang hari ini di KL Gateway Mall di Kampung Kerinci. Atau dikenali sebagai bangsa South lah. Nama glamour Kampung Kerinci kan. Tapi mereka akan menunjukkan bakat mereka dalam pelbagai bidang seni. Khusus pada sini. Mungkin Farah pun boleh nyanyi sikit, boleh datang. Mana tahu, rupanya ada bakat kan. Kalau kita lihat aktiviti-aktiviti di sini, what kind of activities yang kita boleh Kita ada colouring competition for children, OKU, kanak-kanak OKU juga. Kita akan adakan pertandingan karaoke untuk mereka menyanyi dan dapatkan. Ni kiranya sesuai untuk isi keluarga lah. Boleh bawa anak-anak semua pergi. Macam-macam. Ada clowns, ada macam carnival lah. Betul-betul festival lah kiranya. Yang penting sekali meningkatkan kesedaran kita terhadap golongan OKU. Dan sekarang ni Bad diberi peluang untuk beraksi di atas pentas ni. Ya, betul. Kan kita cakap beraksi ni, kita macam dengar sikit suara lah. Tak, untuk bagi semua orang kata, saya kena pergi festival ni juga. Okey, Wan. Sikit. Produser kata tak boleh. Produser kata boleh. Dia boleh bagi balik. -1 tak cukup masuk. Lepas tu pagi-pagi, selalunya penyanyi R&B ni susah dia nak sampai. Menakutkan. Adakah ahli-ahli kumpulan lain akan bersama? No, ini saya seorang saja. Solo saja? Solo saja. Oh, yang lain semua busy ke? Busy. Buat saja sudah mencukupi. Tepat sekali. Itu dia. Okay, yang penting stage tak tinggi. Saya pasti semua peralatan dan juga kemudahan disediakan. Benar. Sesuai untuk semua. Dan kepada orang ramai juga untuk kita tingkatkan kesedaran terhadap golongan OKU ni yang sentiasa. Mereka juga manusia yang biasa dan mereka tetap memberi inspirasi buat kita. So for me, sebenarnya kita panggil mereka istimewa bukan sebab mereka istimewa saja, mereka membuatkan kita istimewa. Dan rasa terinspirasi bersama-sama. Jadi terima kasih kami ucapkan Farah, Datuk dan juga Bad. Tak apa, kita nak dengar suara nanti kita kena pergilah. Tak boleh belajar sekarang kan. KL Gateway Mall jangan lupa siapa yang duduk area-area sana sila. Boleh area jauh pun boleh datang juga. Jauh pun boleh. Bangsa South. Yes, okey. Jadi kita sekali bas ke semua. Ramai artis ya. Jadi kita akan berehat sebentar. Sebentar lagi katanya Nas akan bercakap tentang sesuatu yang dia kata passionate. Untuk saya memang passionate. Memang bersemangat tentang SME ataupun mereka yang berusahakan kecil dan sederhana. So kita saksikan apakah yang istimewa untuk anda semua. Kita rehat sebentar. Selamat kembali dan kepada anda pengusaha-pengusaha SME di luar sana, perusahaan kecil dan sederhana. Mungkin ada satu berita baik untuk anda. Adakah anda ingin lebih visibility untuk produk atau servis anda? Inilah dia masanya untuk kita perkenalkan Awesome Ads 2022. Apakah program ini? Kita bersama dengan dua guest kita. Kita bersama dengan Tuan Razali. Saya panggil Tuan Razali Zain. Senior Perancang Strategik Rev Media Group. Tahniah dan naik pangkat. Dan juga bersama kita adalah Ashran Datuk Ghazi. Memangnya I call him a serial entrepreneur. Di mana ada peluang di situ dia akan masuk. Gitu. Jadi kita akan mulakan dengan Awesome Ads dulu. Can you tell us apakah acara Awesome Ads ini sebenarnya? Apa tujuan dia? So Awesome Ads 2022 ni adalah satu acara khas untuk mempertengahkan periklanan online berpandukan data kepada para PKS dan SME. So selalunya diorang nak buat
buat iklan semua, diorang tahu nak buat iklan online, tapi berpandukan data. Nanti Encik Hasran akan explain a little bit further. Dengan Ref Media Group, kerjasama Ref Media Group, Datel Asia's Group dan MDEC Malaysia. So sebab dekat Ref Media Group sendiri kita ada 38 platform. So acara ini adalah untuk mendedahkan mereka tentang periklanan online berdasarkan data. Dan didedahkan kepada 38 platform di luar sana. 38 platform dan tema kita tahun ni apa? ROI meletup dengan data. ROI meletup. Tapi data is the way of the future. Jadi sebab itulah mungkin kolaborasi dengan Datel Asia wujud dan juga kolaborasi dengan MDEC ya. So sebagai orang kata founder of Datel Asia, what's the vision right here? Mengapa Awesome Ads tertumpu kepada SME dan PKS? Is there lubang yang kita tak nampak? Wah, kalau kita tengok PKS di luar sana kan, bila yang mereka nak memasarkan produk, platform yang datang di hadapan mereka adalah laman media sosial. Betul. Right? Tak kira lah platform mana. Right? But kalau dari segi optimalkan penjualan ataupun pengiklanan ni, dia kena ada campuran yang betul. Dan ramai di luar sana, terutama PKS, tak sedar yang rangkaian Ref ni sebenarnya mempunyai, tadi sebut pasal 38 platform kan? Itu baru cakap 38 platform. Tapi bila kita gabungkan 38 ni, it is actually the largest audience network di Malaysia. The largest ya? The largest. Right? Bukan pokok canang sendiri macam ni, 15.8 juta. Wow, okey. So ramai, saya pasti kalau terkejut kan? Betul tak? Terkejut. 15.8 million eyeballs ya? Yes. Jadi kat sini kalau SME datang kepada event ni, if I'm not mistaken, 3 hari bulan November ya? Betul. Akan diadakan di Minds 2 Seri Kembangan. What's the takeaway untuk SME di luar sana? Banyak sebenarnya, macam saya cakap tadi, mereka akan mempelajari tentang periklanan online berdasarkan data. So bila cakap pasal data tu, bukan kalau kita nak buat iklan, kita nak buat iklan female pakai tudung, that's it. No, with data that we have dengan Datel Asia's Group dengan Ref Media Group, contohnya nak buat iklan pasal tudung, female tu suka minum kopi, for example. Female tu suka bersukan. So semua data ni daripada Datel lah. So how will you implement this? Well, kita sedang menyediakan dengan kolaborasi ni, right? Kalau usahawan kat sana, biasa kalau kita ambil Facebook lah, dia pakai Facebook Ad Manager. Ya, saya. Kan, untuk nak buat pengiklanan. Gabungan antara Ref dengan Datel sekarang telah bangunkan Ref Ad Manager. Your own Ad Manager. Yes. Okay. So, usahawan nanti bila datang, kita akan tunjuk macam mana rupa cara dia, comel macam mana, kan? Lepas tu, dan kita akan tunjuk macam mana nak menggunakan. Dan bermula dari segi data tadi itulah. Siapakah segmentasi yang usahawan tu nak target, right? Dan macam tadi Ras cakap, bukan setakat demografik saja, right? Perilaku tu, behavior pengguna yang dia nak target. Semua tu disediakan. Itu deep dive into data ya? Yes. Okey, so setakat ni ada tak kata success story? Wah, banyak sebenarnya. Kita dah ada lebih 100 yang dah buat dengan Ref Manager Datel dengan Ref Media Group, tapi antara yang saya boleh share dengan Abang Nas dengan Bawals. Satu jenama dari Kelantan, dia ada offline, dia ada online shop juga. So sebelum dia buat ads tu dengan Ref Media Group dengan Datel, dia punya keuntungan lebih kurang dalam 6-7 ribu. So dalam masa 2 minggu bila dia buat iklan dengan Datel dengan Ref Media Group, dalam masa 2 minggu keuntungan dia naik sampai 10 ribu. Wow. Okey, dan dia boleh supply lah, taklah tercicir-cicir je. Tak ada cicir. Dia banyak lagi stok ada. Alhamdulillah. Oh, that's great. So dia ada banyak lagi. Contohnya macam Crowd Factor X. Mereka adakan rancangan reality pertama untuk crowdfunding di dunia. So diorang punya objektif adalah untuk mengajak orang-orang tengok diorang punya live stream. Dan alhamdulillah, after iklan diorang buat dengan Ref Media Group dengan Datel, diorang dapat jumlah tontonan secara live 54,000 online. I'm sold. Kalau saya seorang entrepreneur, I'm sold. Jadi untuk para penonton and SME di luar sana, maybe quickly wrap up. Apa harus dilakukan oleh SME yang berminat? What do they do? Okey, so kepada SME di luar sana yang sudah beriklan ke apa semua dan berminat, pergi ke laman web www.awesomeads.my, right? Daftar. Dan jangan lupa pakaikan voucher code REF Awesome. Voucher code. Okay. REF Awesome pasal apa? Sebab kita akan bagi
usahawan PKS di luar sana boleh tuntut hadiah bernilai RM750. Right? Okey. Yang tu satu sajalah. Ada lain-lain lagi yang kita akan tawarkan pada hari itu. Right? Bagus. Tapi bagus. datang dulu. Datang dulu. Jadi kepada penonton di luar sana, kepada ketua-ketua SME yang ingin mengaut keuntungan dan meninggikan atau meningkatkan keterlihatan produk atau servis anda, inilah di tempat dia di kalau tak salah saya di Mines 2 Seri Kembangan. Be there or be square. Alright, kita akan berehat seketika dan kita kembali bersama Daya Bakar. Let's wrap up this Sunday morning. Semuanya selepas ini. Yes, kembali bersama saya. Sebenarnya, saya pun rasa tertarik. Seronok nampak Nas berborak dekat sana, ya. Tapi dia lupa ke? Dia patut berada bersama dengan saya sekarang. Mana boleh saya lupa. Oh, Daya Bakar. Terima kasih kerana kembali bersama Takkan saya. Takkan saya akan tinggalkan anda keserongan untuk menutup rancangan. Mana boleh. Mana boleh. Tak boleh lagi. Tapi sebenarnya kita bukan nak borak biasa-biasa je. Kita nak cakap dulu apa yang ada dalam akhbar kita hari ini. Kita nak panggil tim jual sekejap. Boleh tengok berita apa yang kita nak baca hari ini. Alright, berita harian kita dapat hari ini. Kemelut Parti pilih calon. Kita pun tahu sekarang ni memang bulan hangat, bulan politik. Bulan jadi sebenarnya kurang seminggu sebelum hari penamaan calon pada 5 November. Jadi parti politik ni kiranya berdepan kemelut menentukan calon pilihan raya umum ke-15. Katanya ada beberapa pemimpin parti politik yang macam menyuarakan secara terbuka, tak puas hati, kecelaruan pemilihan calon. Tapi semua ini saya harap penonton-penonton semua cakna akan perkembangan semasa, terutamanya mereka yang layak mengundi. Undi 18 izin session sekarang Jadi sekarang ini pun kalau kita lihat 1.8 juta pengundi yang sudah sampai tahap 18 tahun. Jadi kita kena baca surat khabar, kita ketahui perkembangan semasa politik untuk kita melakukan pemilihan yang bijak. Kita jalankan tanggungjawab kita. Okey, yang penting dah tahu ke nak balik mana ni? Jangan tersalah tempat undi pula. Betul, kita kena plan perjalanan kita dan sebagainya. Dan itulah dia berakhirnya MHI pada hari Ahad ini. Dan esok jangan lupa bersama dengan MHI juga. Music Box. Dah ready dekat sana tu. Dah ready juga. Jadi kita nak ucapkan selamat hujung minggu. Selamat beriadah bersama keluarga, insyaAllah. Assalamualaikum semua. Sentiasa engkau tetap pergi meninggalkanku sendiri. Jangan disimpan, tak ada rahasia.